Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk tenaga boleh baharu. Okey, kalau awak masih ingat, awak pernah belajar tentang tajuk ini pada tahun lepas dalam mata pelajaran sains tahun 4. Okey, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, apa yang dikatakan sebagai tenaga boleh baharu? Okey, dalam mata pelajaran RBT, tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Contoh sumber semula jadi yang di sini adalah seperti pertama matahari, iaitu tenaga solar, yang kedua geoterma, yang ketiga air, yang keempat angin, yang kelima biogeosim dan yang keenam adalah ombak. Keenam-enam ini merupakan sumber tenaga boleh baharu yang akan dijanakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Baiklah, kita akan pergi kepada sumber yang pertama iaitu matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperoleh daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Seperti yang kita tahu, cahaya matahari mengeluarkan cahaya. Okay. Seterusnya, daripada cahaya matahari, kita tukarkan jadi tenaga elektrik. Cara penukaran tersebut, kita hendaklah menggunakan panel solar ataupun kita panggil PV untuk menukarkan daripada cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Kita gunakan tenaga semula jadi yang ada pada alam sekitar kita. Okay. Seterusnya, geoterma. Baiklah, geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Okay. Jadi untuk pengetahuan awak, elektrik ni dihasilkan apabila turbin diputarkan. Untuk memusingkan turbin tersebut, tenaga geoterma inilah digunakan, iaitu tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Kita tak perlu bakar, kita tak perlu didihkan secara menggunakan gas atau arang batu. Kita hanya gunakan tenaga yang diperoleh daripada perut bumi yang kita panggil geoterma. Okay. Wap atau steam yang dihasilkan daripada tenaga geoterma ni akan menggerakkan turbin. Seterusnya turbin tu akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Seterusnya, tenaga semula jadi seterusnya adalah air. Okay. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen janakuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Baiklah. Di negara kita terdapat banyak sungai. Sungai-sungai tersebut akan mengalir daripada atas sehingga ke bawah. Jadi, sebelum air tersebut tiba di kawasan yang paling bawah, kita akan bina satu empangan yang kita panggil empangan dan stesen janakuasa hidroelektrik. Air akan melalui empangan ini dan seterusnya memusingkan turbin. Dan turbin tersebut akan menghasilkan tenaga elektrik. Di negara kita, penjanaan kuasa menggunakan hidroelektrik adalah yang paling banyak. Okay, seterusnya kita akan pergi ke sumber tenaga boleh baharu iaitu angin. Angin merupakan sumber alam semula jadi yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Okay, seperti yang kita tahu, angin sentiasa ada. Kebiasaannya kincir angin dibina di kawasan negara yang sering dilanda angin yang kuat. Apabila angin tersebut memutarkan kincir angin ni, akhir sekali kincir angin ini akan memutarkan turbin juga. Dan turbin ini akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan seterusnya merupakan biogeosim. Biogeosim merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan, najis haiwan dan sebagainya untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biogeosim. Konsep
penggunaan biogesium juga sama seperti penggunaan arang batu, iaitu kita gunakan bahan-bahan rebutan untuk untuk dijadikan sebagai bahan api untuk membakar air yang diletakkan dalam satu bekas. Seterusnya, air tersebut akan menghasilkan wap steam yang akan memutarkan turbin. Dan akhirnya, turbin tersebut akan menghasilkan tenaga elektrik. Sama juga seperti ombak. Okey, ini adalah yang terakhir iaitu ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjana tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Jadi ombak ni dia kuat. Jadi dia mampu untuk putarkan atau pusingkan turbin tu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Jadi itu sahaja merupakan sumber semula jadi yang boleh diperolehi di dunia kita untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Yang pertama matahari, yang kedua geoterma, yang ketiga air, yang keempat angin, yang kelima biogesium, dan yang terakhir adalah ombak. Okay. Soalannya, bagaimanakah tenaga boleh baharu dapat memberikan manfaat kepada kehidupan kita? Okay. Sama-sama, Cikgu nak semua murid jawab soalan ini pada Google Classroom yang telah Cikgu sediakan. Sekian, terima kasih.